Salam kawan, ucapkan terima kasih banyak karena sentiasa bersama channel saya ini, dan saya harapkan kawan seperti biasa sehat ya. Pencerahan saya hari ini berkenaan dengan kegagalan Tun paling total adalah memecat Datuk Seri Anwar Ibrahim pada tahun 1998. Kenapa saya berkata seperti itu? Kita lihat politik yang ada hari ini adalah berpunca daripada startnya tahun 1998. Dan kita lihat daripada awal Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri terbabit dengan ABIM, dan setelah itu memasuki UMNO adalah hasil daripada Tun. Dan bila Datuk Seri Anwar Ibrahim masuk ke dalam UMNO, ini saya tidak nak seperti detail, cuma secara ringkas. Dan kita lihat apa yang berlaku setelah itu. Datuk Seri Anwar Ibrahim ini diangkat begitu cepat, sehingga kan dia boleh naik dalam berapa tahun saja, dia boleh naik sebagai timbalan Perdana Menteri. Dan ramai siniar-siniar dia dalam politik, dalam kerjaan di waktu itu, mungkin merasa dengki di situ. Dan perkara ini kita perlu terima dan kita perlu fikir sebagai rakyat bahawa setiap kita naik cepat ini pasti ramai orang yang lama-lama dengki kepada kita. Ini kalau kita lihat di sektor government sendiri pun perkara ini berlaku. Cuba saling jatuh-menjatuh, apalagi dalam politik. Jadi perkara ini mereka cuba cari untuk menjatuhkan Datuk Seri Anwar Ibrahim sewaktu menjadi timbalan Perdana Menteri di waktu Tun ini tadi. Mereka telah berjaya meyakinkan Tun, dan Tun juga waktu itu masih agak muda dan rasa egonya untuk tidak mahu melepaskan diri dia daripada politik kekuasaan ini tadi, membuatkan dia terjebak dengan konspirasi ini. Ini kalau menurut saya. Jadi konspirasi yang kita lihat berlaku kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim ini sehingga dia disumbat ke dalam penjara. Dan kita lihat ramai orang lain yang menyalahgunakan kuasa di waktu itu tidak dipenjarakan sebegitu lama. Tetapi Datuk Seri Anwar Ibrahim dipenjarakan begitu lama dengan bunyi yang kita dengar di waktu itu adalah kes liwat. Tetapi sebenarnya hakikat yang dia masuk penjara di waktu itu adalah kes salah guna kuasa. Tetapi di waktu itu juga ramai yang menyalahgunakan kuasa, termasuk kalau kita lihat hari ini. Ini bukan saya mengata, yang kawan-kawan sendiri pun tahu. Ketua Polis Negara di waktu itu pun menyalahguna kuasa. Tetapi kenapa penjaranya sekejap? Kenapa Datuk Seri Anwar Ibrahim lama? Sedangkan itu Ketua Polis Negara, yang ini timbalan Perdana Menteri. Ini adalah sesuatu yang kita rakyat boleh lihat. Dan politik ini rosak bermulanya daripada situ. Dan hasil yang kita lihat hari ini, yang UMNO ataupun Barisan Nasional nak menyalahkan PIHES, nak menyalahkan PKA, nak menyalahkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mereka sepatutnya menyalahkan Tun yang ada hari ini. Kerana mereka yang bersekongkol juga dengan Tun untuk menjatuhkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan kita lihat daripada situ lemahnya UMNO dan Barisan Nasional, dan sehingga apa yang kita lihat hari ini. Barisan Nasional pun dah tinggal nama, UMNO pun sudah lemah. Tetapi kalau mana yang pro UMNO, mana yang pro Barisan Nasional, mana yang pro PN yang ada hari ini, mereka memang membantah ataupun tidak setuju dengan pandangan saya ini. Tetapi ini hakikat. Sebagai rakyat yang orang lain perlu tahu bahawa lemahnya UMNO itu adalah hasil daripada apa yang Tun buat kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Seandainya perkara ini Tun tidak buat kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya percaya Barisan Nasional yang ada hari ini adalah cukup kuat dan tidak mampu parti lain untuk saingkan. Jadi sepatutnya mereka lontarkan perkara ini kepada Tun, bukan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai seorang ahli politik, dan dia juga harus mempertahankan diri. Dia juga mempunyai pengikut. Dia juga mempunyai orang yang yakin bahawa dia adalah orang baik. Ini sangat ramai. Dan sehingga hari ini kita lihat pengikut PKA sampai 1 juta lebih. Ini adalah hasil daripada yang mana kita lihat. Dan perkara ini mereka tidak menyalahkan Tun, tetapi menyalahkan Datuk Seri Anwar Ibrahim.
Saya rasa agak mustahil, tapi tidak mustahil bahwa PKA akan menjadi parti ataupun bergabung dengan UMNO. Ini agak mustahil, tetapi tidak mustahil. Untuk mengambil alih kerajaan yang ada hari ini, mungkin boleh mereka bergabung. Tetapi untuk selamanya saya tidak melihat sisi itu. Cuma mungkin sewaktu Pakatan Rakyat dahulu, seperti mana PAS masuk dan keluar lagi secara otomatik terbubar Pakatan Rakyat itu. Saya rasa hanya seperti itu. Jadi ini hakikat yang mana kita lihat hari ini, politik kita ini dicorakkan oleh Tun. Tetapi yang disalahkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Inilah hakikat yang saya lihat sebagai rakyat, bahwa di sebelah pihak sana itu dia tidak bermodalkan politik, hanya menyalahkan PH, menyalahkan PKA, menyalahkan DAP. Tetapi ideologi politik untuk rakyat, ideologi untuk mereka nak bangunkan negara ini tidak ada. Ideologi mereka hanya untuk menjatuhkan seorang pemimpin yang dirasa mereka kuat dan mungkin akan berkuasa. Ini sahaja tujuannya adalah untuk mereka terus berkuasa dan memegang tampuk pemerintahan ini, yang mana kita lihat ketirisan berlaku sepanjang tahun dan terus berlaku. Kita sebagai rakyat harus melihat sisi ini. Sekiranya kita tidak mengubah apa yang berlaku hari ini, kita akan mewarisikan hutang-hutang ini yang ada hari ini kepada anak cucu kita yang akan datang. Mungkin kita hari ini bahagia dengan hidup yang kita ada hari ini, tetapi kita ingat, kita ada berapa orang anak, kita ada berapa orang cucu. Duit yang kita ada itu, apakah mereka, kalau kita dah tidak ada di dalam dunia ini, apakah harta yang kita tinggalkan kepada mereka ini tadi boleh mereka kekalkan, ataupun boleh mereka investkan lagi supaya bertambah, ataupun mereka jolikan sehingga habis. Dan yang akan susah mereka, kerana di waktu itu ekonomi kita tidak stabil seperti mana yang ada hari ini. Jadi itu adalah di tangan kita sendiri. Tetapi kita melihat pola politik yang ada hari ini, yang mana saya patah balik kepada Tun ini tadi. Kita lihat, ini adalah hasil daripada Tun. Kesilapan paling besar Tun adalah memecat Datuk Seri Anwar Ibrahim tahun 1998. Dan hasil yang mereka terima hari ini di pihak UMNO, di pihak Barisan Nasional, inilah. Jadi mereka yang menjatuhkan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini di waktu tahun 1998 itu, yang berkomplot, mereka terimalah hari ini bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim itu adalah seorang leader. Kalau dia tidak dipercayai, kekuatan dia tidak mungkin ada yang kita lihat hari ini. Jadi ini menjadi ketakutan kepada mereka. Semakin banyak mereka mengkritik dengan perkara-perkara yang kita lihat tidak masuk akal, terutamanya cyber trooper mereka yang suka maki hamun orang. Jadi semakin ramai orang tidak suka kepada parti yang ada hari ini. Berbeza dengan parti PH ini tadi, kebanyakannya tidak suka. Walaupun cyber trooper, mereka cuba hanya menerangkan kepada orang lain berkenaan kenapa kamu menghina orang ini, kamu mengatakan seperti ini, seperti itu. Paling seperti itu. Tetapi untuk nak mengeluarkan kata-kata yang kesat, sebenarnya saya lihat di sisi orang-orang PH, termasuk cyber troopernya, tidak seperti itu. Tetapi kalau kita lihat cyber trooper daripada sebelah pihak sana, sampai maki hamun, sampai mengatakan orang seolah-olah mereka sendiri melihat apa yang berlaku kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, seolah-olah mereka pernah tidur sebantal dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini pada saya sangat keterlaluan. Apalagi sebagai seorang yang berakhlak dan seorang yang punya agama, kalau mereka mengatakan seperti ini, pada saya ini sesuatu yang mereka sudah tidak memikirkan hal-hal dosa, mereka cuma pikirkan hal-hal dunia. Ini menurut pandangan saya. Dan saya melihat pemimpin yang ada hari ini,
kenapa mereka begitu hendak Datuk Seri Anwar Ibrahim ini tidak memimpin PIHES. Kalau kita lihat di media sosial hari ini, begitu banyak. Ini bertujuan hanya satu. Jika Datuk Seri Anwar Ibrahim letak jawatan sebagai pengurusi PIHES ataupun sebagai presiden PKR, maka lemahlah PIHES ini. Karena pimpinan PIHES yang ada hari ini, saya minta maaf kepada kawan-kawan yang pro kepada PKR dan PIHES ini. Tetapi ini kritikan yang kita harus lihat dan nilai bahwa apa yang berlaku ini tadi adalah tidak ada. Yang saya lihat selain satu tokoh yang saya selalu sebut setiap video, hampir semua video saya pun antara Rafizi dan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tidak ada orang lain seperti Rafizi. Ada orang yang sangat layak untuk menjadi tokoh, tetapi dia tidak general, maksudnya tidak kepada seluruh Malaysia. Mungkin mereka hanya melihat sisi satu negeri begitu. Jadi tidak kepada generalnya untuk Malaysia. Jadi tokoh-tokoh yang seperti Datuk Seri Anwar Ibrahim ini tadi, kita tidak menampakkan masih ada di dalam PIHES yang ada hari ini. Jadi saya lihat juga bersesuaian Datuk Seri Anwar Ibrahim yang ada hari ini tidak perlu dia menoreh ke belakang dan tidak perlu melihat apa yang cyber trooper ke yang daripada sebelah pihak sana terus hentam ke untuk nak suruh letak jawatan lah, untuk suruh berhenti politik. Kerana saya lihat Datuk Seri Anwar Ibrahim masih sihat dan masih waras dan masih mempunyai ideologi yang baik, penyokong yang bagus. So dia terus ke hadapan, dan walaupun kalau beliau tidak dapat memimpin negara ini, sebagai ketua pembangkang pun saya berbahagia kerana dengan apa yang dia bahaskan di sidang parlimen, di ceramah dia apa semua, saya berpuas hati bahwa tanpa orang seperti dia ini, kerajaan yang akan ada sesuka hati dan sewenang-wenangnya menipu rakyat. Ini kalau menurut saya agak pedas kalau kita mendengar perkataan yang saya katakan tadi, menipu. Tetapi ini hakikat yang memang betul berlaku. So, kita sebagai rakyat melihatkan ini sesuatu yang kita tidak suka. Tetapi kerana kita tidak boleh bersuara, dan kerana kekuasaan yang seperti mana kita lihat selalu menggunakan kuasa-kuasa mereka untuk menindas rakyat, itu jelas tetapi dinafikan selalu. So, untuk sekian ini, saya harap kawan-kawan paham apa yang saya bahaskan di awal tadi, dan kenapa kegagalan Tun ini dan pemecatan Datuk Seri Anwar Ibrahim tahun 1998 oleh dia sendiri itu, dan hasilnya yang mana kita lihat hari ini, politik yang ada hari ini. Patutnya pihak daripada sebelah sana yang menyokong, kalau yang menteri-menteri itu, yang MP-MP itu, mereka memang tinggal nak mikir macam ni je, lantak lah kan. Mereka dah dapat jawatan, dah jadi MP, dah jadi YB. So untuk kita rakyat, kita harus menilai perkara ini dengan baik. Dan apa yang saya perkatakan ini tadi mungkin tidak semuanya betul dan tepat, tapi ini hanyalah sekadar pandangan pribadi saya yang saya share kepada kawan-kawan supaya kita agak paham sedikit tentang isu politik yang ada hari ini. Dan untuk penyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan saya nak ucapkan satu perkara tadi saya lupa di awal video. Saya ucapkan selamat hari jadi walaupun agak terlambat kepada Datuk Seri Dr. Wan Aziza, isteri kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya ucapkan selamat hari jadi dan saya harap sentiasa sihat dan panjang umur. Okey, dan sekian saja dari saya. Yang salah itu selalu saya, yang betul itu adalah kalian semua. Okey, thank you kawan-kawan.